Dari Ondi. Masuk air masak. Ini apa? Saya bismillah. Bismillah. Baik, insya-Allah kita mula. Kita tunggu siap ya, insya-Allah bagi seminit, bagi setengah minit insya-Allah. Baik, tak apa, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meningkatkan lagi perasaan sayang kepada Allah dan meningkatkan lagi perasaan rasa memerlukan Allah. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan penyerahan diri ini maka kita akan mula mendekati Allah. Apabila manusia itu merasakan bahawa dia adalah makhluk, dia adalah merupakan hamba Allah, maka dia akan menuju kepada Allah. Dia akan mendekati Allah. Allah dekat dah, tapi dia jauh. Dia jauh. Jadi nak sebut di sini, marilah sama-sama kita merasakan bagaimana perlunya kita untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak rendahkan diri kepada Allah? Saat kita bincang. Kita mulakan dengan bagaimana macam mana kita sebiasa kita tajdid iman kita, syahadah kita. Kita tajdidkan syahadah kita. Syahadah ni maknanya ikrar kita lah, janji kita, bai'ah. Kalau orang dah sebut bai'ah ni janji. Ni lah syahadah ni lah. Syahadah ni bai'ah paling tinggi sekali. Janji setia paling tinggi sekali dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali saya sebut tadi, kita nak kena rasa dalam diri kita rendah diri pada Allah. Rendah diri ni, macam mana kita nak rasa rendah diri? Kita nak rasa rendah diri bila kita nak rasa bahawa segala yang ada ni kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kepunyaan Allah lah, milik Allah lah segala apa yang ada di as-sama, di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah, termasuk kita. Jadi apa bukti Allah milik kita? Allah pemilik. Buktinya ialah apabila kita melihat apa yang ada pada kita, tidak ada satu pun yang kita punya, iaitu kita tak memilikinya selama-lamanya. Semuanya Allah ambil nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tengok. Jadi sebab tu kita kena latih diri kita melihat satu di depan kita
maka nombor satu sekali kita melihat dengan iman, melihat dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Melihat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melihat sesuatu, kita melihat dengan mata iman. Macam mana nak melihat dengan mata iman? Melihat dengan mata iman ni maknanya contohnya kalau kita tengok pokok, tengok pokok, maka kita melihat pokok tu, kita nak melihat dulu bahawa Allah yang menjadikan. Ni kuasa Allah ni, Allah punya kuasa, ni Allah punya kehendak, iradah Allah. Kita nak berlatih diri kita macam itu. Jangan nampak pokok je, nampak macam mana Allah cipta pokok ni, hebat Allah. Hebat Allah. Kita tengok langit, tengok awan atas sebagainya kan. Kita nak melihat dengan keadaan kita macam mana Allah cipta ni. Macam mana maknanya? Hati kita ni bukanlah kita nak tanya, kita nak jawab soalan tu, tapi nak timbulkan perasaan kebesaran Allah, perasaan hebat Allah. Kita kena latih ni kena latih. Kalau kita tak timbulkan perasaan rasa Allah hebat, Allah agung, Allah mulia kan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kita kata berkuasa ke atas segala-galanya, maka hati kita tak akan kenal Allah. Takkan kenal Allah. Jadi hati kita ni dah akan kosong. Kosong hati manusia yang tak kenal Allah, walaupun hebat macam mana. Sebab itulah kita jangan dengkilah kalau orang tu kaya. Kalau orang tu kaya, kita jangan dengki dengan dia. Jangan rasa iri hati kat dia. Dia ada banyak harta, ada kereta, ada rumah, semua ada kan. Tengok dia hebatnya, bagusnya dia hidup dia. Dia ni gembira, anak ramai, aku tak ada anak contohnya kan. Dia ni anak ramai, aku tak ada anak. Kita nak anak sangat. Dia ni ada kenderaan 10 kereta dia. Saya ada seorang kawan ni, kereta dia banyak. Kan, dekat rumah dia je ada dekat 5 kereta. Dekat pejabat dia lagi, kenderaan dia punya tu banyak-banyak bawah. Semua ada dia punya nama, dia punya apa. Banyak kenderaan dia banyak. Kalau Sultan Johor kan contohnya kan banyak kenderaan kan. Tengok banyak kenderaan. Jangan kita dengki dengan dia dengan sebab dia banyak kenderaan, kita kereta pun tak ada. Motor pun tak ada kan. Berjalan kaki je, pergi kedai jalan kaki je. Jangan juga kita melihat sesuatu yang ada pada makhluk itu kan, sehingga mengkagumkan kita. Kita kagum pada makhluk. Kita rasa bagusnya dia, hebatnya dia. Kita nampak kan kehebatan makhluk. Kita nampak kebagusan dia, kebaikan dia. Kita nak melihat dengan mata iman, nak mendengar dengan iman. Mata ni basirah, melihat dengan iman. Maknanya bila kita melihat satu keagungan, satu kekuatan, satu kehebatan, kita patah balik pada Allah. Allah yang hebat, Allah yang bagi dia kereta tu, Allah bagi. Jangan kita rasa kereta tu dia punya, dia kaya. Tak. Besok dia mati, tinggalkan semua kereta tu kan. Rumah dia hebat, besar rumah dia. Besok mati, tinggal rumah. Atau rumah kena terbakar, habis rumah, tinggal selas pinggang, habis dia. Saya pernah pergi ke Pakistan kan, saya melihat masa itu peristiwa gempa bumi kan, di Pakistan. Jadi ada kawasan ni memang kawasan orang kaya-kaya. Kaya kawasan tu. Dengan rumah banglonya dengan hebat. Ada kawasan miskin ramai, kaya tu sikit tak banyak. Jadi ada kawasan ni pelancongan ni, kawasan tu habis hancur rumah. Jadi gempa bumi berapa lama? Orang cerita pasal gempa bumi kan. Gempa bumi tak lama, selalunya seminit je. Less than 1 minute. Gempa bumi Allah bagi ni less than 1 minute. Kecuali memang Allah nak menghancurkan kiamat, maka lebih daripada seminit lah. Tapi kalau setakat Allah nak uji kita dengan gempa bumi, selalunya seminit, paling-paling 2 minit, 3 minit je lah. Tapi dah cukup untuk menghancurkan kehebatan rumah yang besar, istana. Istana di Indonesia, gempa bumi di Padang, istana. Ada rumah besar hebat, rumah kerajaan besar. Ada bangunan apa dipanggil banglo, rumah macam istana lah, banglo. Sekejap je habis. Di Aceh masa tsunami tu habis. Dia punya gempa bumi seminit je, seminit lebih sikit je. Paling-paling pun 3 minit tu dah lama sangat. 3 minit ni macam hancur lah. Bayangkan kalau Allah jadikan gempa bumi sejam, habis. Lumat, hancur. Jadi begitu juga dengan banjir. Begitu juga dengan jadi kita lihat apabila melihat sesuatu, nombor satu sekali hati kita kan, pemikiran kita nak merasai kuasa Allah, nak merasai kehebatan Allah, nak merasai kekuatan Allah, nak merasai rezeki
Kan? Allah ni Ar-Razzaq, memberi rezeki. Ini dia. Ini melihat dengan pandangan iman. Kita melihat dengan pandangan basirah. Hati. Ini latihan. Kita kena buat ni. Kalau tak, kita tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Tengok pokok, nampak pokok. Tengok kereta Porsche, tengok kereta Jaguar, tengok kereta hebat-hebat, nampak kereta Jaguar je. Tak nampak, kan? Allah yang empunya kepada Jaguar tu. Hakikat yang sebenar. Tuan punyanya bukannya Cina tu, bukannya orang kaya tu. Allah. Tengok Sultan Agung. Tengok Raja-Raja. Nampak keagungan dia, kesultanan dia. Tak, bukan dia tuan punya. Yang tuan punyanya Allah. Allah tuan punya. Kan? Bila pergi ke Mekah, kan? Kalau orang-orang yang VIP ni, dia ada special dia. Kalau nak tawaf, ada keliling dia, ada askar jaga. Ada sekali tu, saya ingat Sultan Brunei kot, ataupun adalah dia punya keluarga dia, dengan Turki ke apa, buat VIP, dia nak tawaf. Kan? Jadi, jaga. Apa namanya? Ada penjaga dia. Kan? Dia lalu. Orang lain tak boleh lalu, dia lalu. Dia nak cium Hajar Aswad, dia boleh pergi gitu je. Tak payah nak beratur-beratur. Kalau orang ramai, kena beratur kan. Jadi kita buat, wah, VIP, wah, bestnya kalau jadi macam dia kan. Kita kata jadi macam dia, bestnya. Jangan cakap best kalau jadi macam orang tu. Jangan. Sebab belum tahu kita best. Kita jadi macam tu besok, kita orang yang sesat jadi macam Firaun. Kita minta sesuatu yang Allah SWT tak nak bagi kat kita. Allah bukan tak nak bagi pada kita. Sebab kita ni kan, orang kampung, bukan. Allah tak nak bagi pada kita, tengok kemampuan kita lah. Kelayakan kita. Kelayakan kita, hati kita ni, bukan kelayakan pelajaran kita ni ada master lah, PhD lah, ijazah lah, apa tu. Baik, jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, latihan orang-orang yang berada di atas jalan tarbiyah Islam ialah mereka melihat dengan pandangan iman. Mereka melihat dengan basirah hati dia. Dia tak melihat dengan kasar. Walaupun mata kasar, nampak kasar, nampak ni benda, tapi nampak al-iman. Inilah yang digambarkan oleh Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Zilal Quran. Apabila dia mengajar kita, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita. Mendidik kita sebenarnya dengan al-iman. Sebab tu bila Allah gambarkan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, kan? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi lepas daripada amanu tu ada special tu ayat tu. Kutiba alaikumusiyam. Kan? Hendaklah difardukan kepada kamu berpuasa. Allah fardukan berpuasa. Jangan nampak puasa itu berat. Tak. Fardu tu banyak. Allah nak bagi sesuatu anugerah kat kita. Yang wajib ni, segala yang wajib yang Allah bagi ni, semuanya hebat. Pemberian yang hebat. Allah yang maha raja kepada segala raja. Sultan kepada segala sultan. Allah yang maha kaya. Allah yang maha berkuasa. Yang maha pengasih. Yang maha penyayang. Allah ni nak bagi kita sembahyang. Nak bagi kita puasa. Nak bagi kita apa? Berperang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Oi, perang ni memang tak elok kita nampak macam perang. Tapi Allah anugerahkan perang ni. Siapa yang berjuang pada jalan Allah, masuk syurga tanpa hisap. Allah nak bagi pada kita anugerah. Jadi bila kita melihat sesuatu, kita kena latih diri kita. Jadi sebab itulah di dalam tarbiyah ini ada antara perkara yang penting dalam tarbiyah disebut rabitah dan wasilah. Antaranya. Kita akan bincang tajuk itu dalam sisi. Saya tak bincang dekat FB, saya bincang kat sisi. Sisi ni kat mana? Kat Zoom lah. Ataupun bila kita berjumpa. Yang sebut kat sini, rabitah ni apa? Secara umum. Kita bagi umum lah. Rabitah ahlul haq. Maknanya, mereka yang bersama Allah. Yang dihuraikan oleh ulama muhaqqiqin dipanggil. Ulama yang bersama dengan al-haq. Yang sebenar. Yang hidup bersama Islam. Hidup bersama iman, taqwa, ihsan. Ini ulama-ulama muhaqqiqin. Bukan ulama usu', ulama yang jahat. Ulama jahat ni nampak luarnya hebat. Cakap nampak hebat. Tapi hatinya terputus dengan Allah. Terputus daripada al-haq. Ni ulama muhaqqiqin ni kata apa? Apabila seseorang itu, saya rangkumkan lah. Saya rangkumkan. Ada ramai ulama muhaqqiqin ni, terutama salafus salih dulu. Saya rangkumkan. Rabitah ini digambarkanlah ikatan hati kita dengan al-iman,
dengan al-yaqin tadi, dengan segala yang ada dalam iman itu, akidah tadi, terhadap Allah, terhadap orang-orang yang saleh. Orang saleh ni siapa? Termasuklah yang paling tinggi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya orang yang bawah dia daripada Rasul tadi ialah para sahabatnya, para keluarganya, ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Lepas tu para tabi'in. Lepas tu para tabi'in. Sampailah kepada para ulama yang mewarisi perjuangan mereka. Sampailah kepada para mujahid, para du'at ilallah, para murabbi. Maknanya orang yang mendidik masyarakat, du'at, para du'at ni pendakwah kan. Jadi ikatan hati kita, rabitah. Jadi macam mana kita nak rasai ikatan hati itu kalau kita tak latih mata kita melihat dengan iman, telinga kita mendengar dengan iman, lidah kita bercakap dengan iman. Apa maksud melihat dengan iman basirah ni? Kita melihat dengan mata hati kita. Dan untuk melatih mata hati kita, kita kena latih mata kasar kita ni dengan melihat sesuatu, hubungkan dengan al-ghaib Allah. Allah yang maha ghaib, tak nampak, tapi kita melihat apa di depan kita. Kita nak melihat minuman. Katalah minuman ni ada minuman. Minuman apa namanya, pagi kan, sarapan, katakan pagi. Hari ni kita sarapan kan. Inilah bau minum air. Jadi bila kita minum air, nak rasa air ni Allah yang bagi. Jangan tengok air je, jangan minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca bismillah tu kita baca tu, kita melihat air kita, makanan kita tu, kita baca tu, kita dengan satu perasaan dalam hati, iman kita. Kita melihat ni Allah bagi. Kita rasa ni Allah bagi. Kita tengok air, hati kita rasa Allah bagi. Ni nak kena latih. Nak kena latih. Kalau tak latih, tak dapat kita. Tak dapat. Tengok makan, kita bismillah. Jadi bukan sekadar kata bismillahirrahmanirrahim, makan. Kita bismillah pun lupa. Kita tengok bismillah, kita nasi, tengok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat dengan kacamata iman. Apa maksud kacamata iman? Ini nasi ni. Kita beli dengan rezeki daripada Allah. Kita beli tu, duit tu pun Allah yang bagi. Tengok nasi tu, ni rezeki Allah. Melihat dengan iman. Melihat dengan basirah, iman. Masa itulah ketika bila masa sedap tu, jangan kata tukang masak sedap, pandai awak masak sedap ni. Cakap dulu alhamdulillah, segala puji pada Allah. Baru kita cakap kat orang tu, pandai awak masak ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Ilmu Allah bagi tangan awak ni pandai masak contohnya. Kedai ni sedap makan. Jangan cakap kedai sedap kedai tak. Alhamdulillah. Puji Allah dulu. Alhamdulillah. Bila kita dah mula dengan Allah tu, alhamdulillah. Ini kita nak melihat, mendengar, bercakap dengan iman. Ini latihan, ni rabitah. Rabitah pertama kita dengan Allah. Rabitah pertama kita dengan Allah. Itu rabitah, keterikatan kita. Kasih sayang kita, rasa mengagungkan kita pada Allah, rasa Allah ni hebat, rasa ini latihan. Semua kena buat ni. Semua yang duduk dalam tarbiyah mesti buat ni. Pelan-pelan, sebab tu dia sebut zikir. Az-zikr. Zikir ni peringkat awal kita cakap dengan lidah. Mungkin sebagian kita baru nak mula-mula cakap dia lidah subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita baca lidah sampai penat kita baca. Jadi sebenarnya zikir ni tak penat. Zikir ni memperkuatkan kita lagi banyak, kita zikir lagi kuat, tapi kita zikir penat. Maknanya kita ni baru di peringkat fizikal lagi, lidah. Penatlah lidah ni penatlah. Tapi apabila dah sampai ke hati, hati baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dia tambah cahaya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah cahaya lagi. Tambah cahaya. Cahaya ni kekuatan. Iman tambah lagi, tambah. Maka lama-lama hati kita akan sampai kepada rasa, perasaan kita. Jadi kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, bukan setakat kita baca lidah, baca hati kita baca juga. Tak, kita rasa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita rasa hati kita gembiranya bersama Allah. Rasa tenangnya bersama Allah. Rasa bahagianya bersama Allah. Itu yang bila kita tengok luar, nampak anak-anak kita, nampak keluarga kita, nampak kawan-kawan kita, tengok bila sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Melihat semua tu, maka hati kita rasa tenang, rasa kuat. Sebab kita rasa ni semuanya anugerah Allah. Ni semuanya merupakan pemberian Allah. Ini semua merupakan kuasa Allah.
Allah Al-Azim, Allahu Akbar, Allahul Azim. Kita rasa kebesaran Allah. Jadi orang yang berjalan hari-hari setiap saat bersama Allah tadi, maka Allah bersihkan hati dia. Allah bersihkan hati dia. Ini rabitah. Lepas itu kita nak sayang siapa? Nombor 2. Kan? Nombor 2 bukan nak sayang mata air kita, mata ayak kita kan. Mata ayak pula. Mata air ni apa ni? Kekasih kita kan. Nombor 2 bukan sayang kasih kita lagi, bukan sayang mak ayah kita, bukan sayang suami isteri kita, bukan sayang anak. Nombor 2 nak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak sayang Rasul? Hati kita rabitah, keterikatan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sayang Rasul sallam sebab Rasul sallam yang paling disayangi oleh Allah. Allah paling sayang siapa? Rasul sallam. Kenapa Rasulullah paling disayang Allah? Dialah hamba Allah yang paling perfect lah, paling sempurna. Hamba Allah paling sempurna, paling baik. Jadi kita sayang Rasulullah sebab dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kasih sayang kita. Ini rabitah. Rabitah kita, keterikatan kita. Sampai termimpi-mimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai termimpi-mimpi. Sampai Rasulullah SAW nak jumpa kita dalam mimpi. Ini suatu yang anugerah sebab kita sayang kat Nabi. Nabi sayang kat kita tak? Nabi sangat sayang pada kita. Sangat sayang pada kita. Tiap-tiap malam dia bangun masa hidup dia. Tiap-tiap malam dia bangun untuk nak apa? Untuk nak bagi kita ni kekuatan. Dia minta ke Allah hidayah, dia minta umat dia minta. Malahan sampai mati. Sampai mati pun dia sayang kat umat dia. Sampai sekarang. Duduk jawab selawat kita. Sebab tu kita baca selawat kat dia. Kemudian masa dibangunkan, digambarkan Rasulullah. Aku orang yang pertama dibangunkan. Dia bangunkan. Manusia lah. Bangun. Bila dia bangun, Rasulullah tanya dengan Jibril. Ya Jibril, di mana aku ni? Ya Rasulullah SAW. Sesungguhnya kasih Allah. Sesungguhnya kamu berada di zaman di akhirat di mana kamu akan berjumpa dengan Allah kan. Rasulullah nangis sampai malaikat yang duduk sebelah dia tu menangis sebab Rasulullah menangis. Dia menangis. Lepas tu Rasulullah kan menangis sampailah semua malaikat menangis habis. Pendekkan ceritanya kan, akhirnya ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai kekasih Allah, kenapa engkau nangis? Semua pakat menangis sama. Macam kita, kalau mak kita menangis tak? Mak kita menangis, kita sayang kat mak kita, kita menangis. Kalau ayah kita menangis, nangis tak? Anak kita menangis, kita sayang kat anak tahan sakit, kita kata sabarlah nak, nangis kita kan. Kita pun kan sedih kalau orang yang kita sayang sedih kan. Jadi Rasulullah SAW sedih sangat. Maka Rasulullah SAW gambarkan, hari ini ialah hari ini umat aku akan bertemu dengan Allah. Dan hari inilah Allah paling murka. Allah paling murka pada hari ini. Allah paling murka pada mahsyar ni. Allah akan menunjukkan kemurkaan dia. Maka Rasul menangis. Teringatkan umat. Dia teringat umat dia menangis. Kita ada pernah menangis kepada Rasulullah SAW? Tak pernah. Jadi sebab tu kita kena proses hati kita ni supaya apa? Supaya menyayangi kan Allah tadi, kemudian menyayangi Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya kan, kita tak kena sayang Rasul. Yang pertama sekali dah sudut dia punya tu Rasulullah SAW dulu kan. Bukan sebab kita kenal Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, nak sebut kat sini kita kena sayang Nabi, rabitah. Kemudian selepas tu kita sayang orang-orang yang sayang Nabi, yang paling dekat sekali siapa? Sahabat-sahabatnya, keluarganya. Kena sayang tu, Abu Bakar kan, Umar kena sayang tu, keluarganya, Aisyah kan, Ummul Mukminin, anak-anak dia, anak Rasul, keluarga keturunan Rasul kena sayang juga. Sebab apa? Allah mereka sayang kat Rasul. Kita pun nak sayang kat mereka juga. Sampailah pada pejuang-pejuang, ulama-ulama kita kan. Sampailah kepada keliling-keliling kita ni. Jadi rabitah, apabila hati kita terikat dengan iman, ikatan iman, yang mana ikatan iman itu menyebabkan timbul perasaan sayang kasih, timbul perasaan nak mendapatkan kebaikan. Kita nak mendapatkan kebaikan daripada Allah. Salah tak kita minta kebaikan dari Allah? Bukan salah kan? Allah perintah kita minta. Kita mintalah kebaikan. Memang Allah ni maha kaya. Dia nak suruh kita minta. Kemudian kita nak minta juga Allah kan, ya Allah,
oleh kerana aku sayang kat nabimu, aku sayang kat ni, maka ada kebaikan kepada Rasulullah SAW, ada kebaikan kepada para sahabatnya, ada kebaikan kepada orang soleh-soleh tadi tu, siddiqin, syuhada, ada kebaikan kepada para ulama-ulama muhaqqiqin, orang yang sebelum berlaku ni. Ya Allah, ada barakah kepada dia. Ya Allah, Engkau limpahkanlah kepada aku barakah yang sama macam mana orang terdahulu. Kita minta dekat Allah. Ini yang kita baca dalam suratul Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus ni? Jalan yang lurus ni, jalan orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kita. An'amta alaihim. Ataupun masa kita ni, yang sama kita ni sekarang. Jadi, macam mana kita nak ikut dia? Kita kena sayang dia. Kita kena mencontohi dia. Kita kena mengamalkan sunnah dia. Mengamalkan ajaran dia, pengajian dia, mengamalkan segala amalan-amalan dia. Itu tanda kita sayang. Tanda sayang. Jadi bila kita sayang tu, barulah kita boleh mengikut jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para semualah sampailah kita. Termasuk juga nabi-nabi sebelumnya, termasuklah juga rasul-rasul sebelumnya, termasuklah juga semua umat sebelum ini rabitah. Termasuk juga malaikat. Nak sayang malaikat juga. Jangan kita sayang Nabi, malaikat nak kena sayang dengan malaikat juga. Malaikat doakan untuk kita kan? Kenapa nak sayang kat malaikat? Malaikat doakan untuk kita. Malaikat ni soleh tak? Soleh. Malaikat ni baik. Dia sentiasa taat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat apa yang Allah perintah, dia buat semua kan? Jadi malaikat ni pun baik, kena sayang malaikat. Jadi ni rabitah. Jadi para malaikat, makhluk Allah yang taat, kan? Begitu juga dengan manusia-manusia yang Islam, yang baik, kita kena sayang juga. Manusia yang tak Islam pun kena sayang juga. Tapi sayang kita tak samalah rabitah tadi. Sayang kita nak bawa dia kepada kebenaran Allah. Tak samalah. Rabitah tu maksudnya ikatan iman, ikatan ukhuwah, kasih sayang. Ini rabitah. Dalam tarbiyah mesti ada ni. Mesti ada. Sebab kalau kita tak sayang kepada Rasulullah SAW, tak sayang kepada pengikut-pengikut dia, tabi'-tabi'in, sampailah kepada imam-imam, ulama muhaqqiqin, ulama yang bersama al-haq, bersama dengan guru-guru kita. Kalau kita tak sayang, tak terikat dengan mereka, tak mau ikut mereka, macam mana kita nak duduk dalam tarbiyah? Kena sayang. Sebab tu kita ini rabitah. Sebab tu kadang-kadang kita membayangkan ni bukanlah kita nak memuliakan dia. Bukan dalam rangka nak mengabdikan diri pada dia, bukan. Ta'abud, bukan memuliakan dia, tapi kita nak membayangkan kebaikan yang ada pada dia, dekatnya dengan Allah, dia dekat dengan Allah, maka kita pun nak contoh dia, sayang kat dia, contoh dia. Dan kemudian kita pun mengaku, ya Allah, aku nak jadi bukan saja umat Muhammad, aku nak jadi murid Muhammad. Murid nak jadi apa? Anak murid daripada Rasulullah SAW. Aku dah jadi anak murid kepada para sahabat semua. Bayangkan, kita tak tahulah muka macam mana. Kita agak-agak hati kita rasa. Bayang ni tak mesti nampak wajah. Tapi ada orang yang memang boleh nampak wajah. Memang Allah dah izin dia berjumpa Rasul SAW dalam mimpi dia sebagainya. Dia nampaklah wajah Rasul. Dia boleh memang betul-betul jelas. Kadang-kadang zahir di dalam pandangan dia. Pandangan mata hati dia zahir. Ulama-ulama yang muhaqqiqin zahir dalam pandangan mati dia, hati dia bersih. Hati dia bersih, hati dia beriman, yakin, sayang. Maka bila dia membayangkan, Allah menzahirkan. Tapi bukan dalam mata nampak itu, mata buka nampak kan. Dalam menzahirkan dalam pandangan mata hati dia, wajah-wajah orang yang soleh-soleh ni. Allah bagi, tak mustahil sebab dah sayang. Macam mak kita, kita sayang kat mak kita walaupun mak kita dah meninggal. Kita boleh bayangkan wajah mak kita macam mana. Itu orang yang kita nampak. Kalau orang yang tak nampak ni, yang hatinya bersih, Allah satukan dia nampak. Jadi sebab tu rabitah ni dalam tarbiyah ada sesuatu yang besar. Tapi saya setakat tu je lah saya nak boleh uraikan di FB ni kan. Kalau lebih-lebih kan ada pula kan. Mana-mana kata sesat lah apa pula kan. Kita bukan nak mengagungkan manusia.
kita nak merasai kebaikan dia, kasih sayang pada dia, dan kemudian kita nak merasai, nak mencontohi dia dan mengikuti ajaran dia. Apa yang dia buat, apa yang dia ajar, kita ikut. Apa yang dia amalkan, kita contoh. Itu rabitah. Kemudian yang kedua, wasilah saya sebut. Apa wasilah di dalam tarbiyah? Wasilah di dalam apa ni, suluk kita, perjalanan kita untuk mendekati Allah, untuk membersihkan diri kita tadi. Kan? Wasilah ni maknanya penyerahan hati kita. Penyerahan batin kita, zahir dan batin. Penyerahan. Itu maksud wasilah. Kan? Ini adalah daripada ulama muhaqqiqin, maknanya ulama yang telah melalui tarbiyah. Ini tak dekat universiti. Kita belajar universiti sampai PhD, kita belajar universiti. Ada tak penyerahan? Tak ada. Dekat universiti kita hafal aja ilmu tu. Sebab tu kita boleh tengok hari ni ustaz-ustaz kadang di Google aja. Di Google tidak ada maksud wasilah. Jadi dia tahu tapi dia tak boleh buat. Dia tahu benda ni haram tapi dia buat. Dia tahu benda ni wajib tapi dia tak buat. Jadi kenapa? Wasilah tu. Kenapa wasilah ni penting sangat tuan-tuan dan sebab Islam maksudnya menyerah. Islam maksudnya tunduk, menyerah. Kita kena kosongkan segala yang gairal Islam ini. Jahiliah yang duk masuk dalam badan kita, pemikiran kita yang masuk dalam badan kita ni, makanan kita semua tu dan jahat tu, yang tak baik tu kan. Kemudian pemikiran kita dalam hati kita, jahiliah sistem yang kita duduk sekitar ni, yang pernah terputus daripada Allah, yang syirik dalamnya. Jadi wasilah ni maknanya ialah kita menyerahkan hati kita, menyerahkan fizikal kita, tubuh badan kita, untuk kita tunduk kepada kebenaran Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada para sahabatnya, tunduk kepada guru-guru kita. Menyerah, penyerahan. Jadi kita bukan saja nak hormat dia. Bukan kita kata nak hormat Rasulullah SAW semata-mata, tak. Sampai peringkat kita menyerah, maknanya apa sahaja yang Rasulullah suruh, kita buat semua. Kita buat semua. Apa yang Rasulullah suruh. Ini hadis ke? Hadis ni betul ke hadis ni apa ni cerita pasal ni ke? Buat terus. Kita kata ni daripada Rasulullah SAW ke? Ya, Rasul sebut ni. Rasul sebut, aku tak buat lagi ni. Terus buat. Jadi menyerah. Menyerah diri kita. Bukan sekadar tahu. Bukan sekadar belajar. Kita belajar boleh tulis tesis tebal-tebal. Tajuk hebat. Tapi kosong hatinya. Kering. Akalnya kering. Akalnya nampak macam cerdik. Tapi kering daripada iman. Kenapa? Wasilah. Tidak ada penyerahan. Tidak ada penyerahan. Sebab tu tarbiyah dia mesti ada guru. Mesti ada guru, mesti ada murabbi, mesti ada mursyid. Saya pernah satu ketika kat UAE dulu, saya bersama-sama dengan ada seorang ustaz ni lah. Ustaz ni dia baru masuk Islam. Dia dulu asalnya bukan Islam, dia masuk Islam. Jadi dia belajar, akhirnya dia jadi ustaz lah, dia mengajar. Jadi saya ni orang biasa je, saya dengan dia. Jadi bila disebut pasal tarbiyah ni, dia kata mengarut, dia kata, hari ni mana ada mursyid? Tak ada mursyid, dia kata. Tak ada mursyid dah sekarang ni. Tak ada mursyid, dia kata. Kalau tak ada mursyid, siapa yang nak membawa cahaya Islam ni? Kalau tak ada, dalam hati saya sebutlah. Kalau tak ada orang yang soleh, tak ada. Semua tak ada. Kan? Yang ada hanya guru-guru ni, dia kata, ustaz-ustaz ni. Tak ada mursyid. Jadi saya nampak pemikiran dia ni, mungkin sebab dia daripada universiti lah. Dia belajar Islam lah, usuluddin ke, usul fiqh ke, tafsir ke, apa, belajar sekadar ilmu. Dia tak ada guru. Bila tak ada guru, boleh tak dia mengajar? Bolehlah mengajar, dapatlah tauliah mengajar, tapi hati dia, pemikiran dia tu hanya sekadar teori je. Saya tengok, saya perhati dia kan. Bagus, orangnya bagus. Alhamdulillah, bagus. Cumanya bila tidak ada guru ni, hati kita tidak ada penyerahan. Kalau gitu, orang yang duduk jauh-jauh tak ada cikgu-cikgu, tak ada guru ni macam mana? Ya, betul. Tapi kesempurnaan tarbiyah tu tidak sempurna lah. Dia bukan kata dia tak Islam ke, bukan. Dia belajar, tapi kesempurnaan tarbiyah mesti ada guru. Mesti ada guru. Guru ni siapa? Guru ni pula bukannya orang biasa-biasa, mesti orang yang telah melalui tarbiyah. Dia sendiri telah lalui. Dia sendiri telah melalui. Dia sendiri telah ikuti. Ada suasananya, ada kebersamaannya. Dia tahu macam mana melahirkan ukhuwah dalam bentuk kasih sayang, bukan ukhuwah dalam bentuk teori.
Dia tahu macam mana nak melahirkan khusyuk dalam bentuk contoh. Dia tahu. Sebab dia dah lalui, dah tengok dah guru dia macam mana. Dia tengok ni murabbi dia. Kalau orang harakah panggil murabbi. Kan? Dia panggil naqib. Kan? Habis kalau orang yang tak jumpa guru langsung, macam mana? Tak ada guru. Saya ni memang duduk kat bandar. Seorang-seorang saya tak ada apa. Kan? Siapa guru kita? Guru kita ni memanglah. Guru yang paling agung sekali siapa? Allah. Allah yang jadi guru kat kita. Allah tolong tak? Tolong. Sebab tu semalam kita bincang. Macam mana suasana kita bila kita berjauhan daripada guru-guru. Berjauhan daripada murabbi, berjauhan daripada mursyid, berjauhan daripada orang yang boleh mendidik kita macam mana? Macam mana? Kita kena ikhlaskan hati kita. Tapi ilmu tu kena ada. Ilmu untuk tarbiyah tu kena ada. Kemudian kita kena melihat suasana hati kita. Sebab semalam kita bincanglah suasana hati kita. Macam mana suasana hati orang duduk dalam tarbiyah ni? Suasana orang duduk dalam tarbiyah ni, hati dia. Kan? Maka dia tengok hati dia diikatkan dengan Allah. Bila diikat dengan Allah, ni latihan. Betul saya sebut tadi, latihan. Diikat dengan Allah. Bila dia rasa berdosa, menyesal, Allah timbulkan perasaan menyesal, berdosa, maka dia pun minta ampun ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh tak dia beramal? Boleh. Dia beramal dengan jiwa yang telah diberikan oleh Allah tadi. Allah memberikan kepada satu jiwa keterikatan dengan Allah. Ini adalah merupakan manusia yang jauh daripada guru. Boleh juga, bukan tak boleh. Tetapi ilmu dia tu mesti ilmu yang betul. Mungkin dia berjauhan, tapi dia dapat ilmu yang betul. Kena hadis tu. Kalau tak ada hak tu, kita nak buat macam mana? Nak ikut Google. Google kita baca boleh. Tapi nak faham, nak sedar tak boleh. Contoh macam saya tengok satu video, satu klip lah. Ada seorang ustaz ni, tak sebutlah nama ni. Ustaz ni dia kata orang teguh pasal kitab Tajul Muluk, kan. Baru-baru ni heboh tentang kitab Tajul Muluk yang menyesatkan. Ada setengah ustaz ni kata sesat. Bukan saja bid'ah, hadis dhaif, sesat. Tak boleh baca. Ada setengah ustaz cakap macam itu, kan. Kitab Tajul Muluk yang salah satu kitab yang ditulis oleh orang dulu-dulu lah. Ulama' juga. Bukan yang tulis tu bukan orang biasa. Orang alim. Tapi di dalamnya ada yang dhaif, ada yang adalah. Jadi bantai semua. Semua dia katanya. Jadi seorang ustaz, saya tengok dia kata kan. Maknanya dia faham lah. Dia orang yang faham lah. Dia kata apa? Dia kata kalau kitab tu ada kelemahan, jangan tengok kelemahan saja, ada kebaikan. Kita buang tu dia buat apa? Ni kitab orang alim cerita ada kelemahan. Tak apa ada kelemahan. Kita jangan ambil kelemahan tu. Contohnya hadis dhaif. Kan? Dia kata tak nak hadis dhaif ni boleh amal tak, tuan-tuan? Boleh amal dengan hadis dhaif? Boleh, awak tak boleh pula. Hadis dhaif, hadis juga contoh. Jadi dia kata kalau kita tak pernah baca kitab tu, kita tak pernah lalui kitab tu dengan tuan guru yang menyampai pada kita, kita tahu tak kitab tu hakikat dia? Tak tahu, tak kenal. Betul, saya tengok dia kata, alhamdulillah. Ini adalah antara mereka yang telah ada guru. Mana dia faham hakikat guru tu dihurai satu-satu. Ini wasilah. Jadi wasilah dalam tarbiyah, dalam suluk, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah ini, mestilah ada penyerahan. Apa maksud penyerahan? Penyerahan ni maknanya kita nak menyerahkan hati kita, kebenaran kita kepada apa sahaja kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah tu kan mesti dengan rabitah tadi. Sebab tu rabitah dan wasilah. Rabitah tadi, dia ada dia punya guru dia ada dia punya panduan dia. Ilmu tu ada sanad lah, sebut gitu. Bukan hadis saja bersanad. Hari ni orang sibuk hadis sanad tak sanad. Ni hadis ni dhaif, sanad dia kacau. Dia sibuk dengan hadis. Tapi amal pun tak. Dia sibuk dengan hadis tu betul tak betul. Hadis tu betul lah. Hadis tu dhaif lah. Tapi dia amal tak? Dia tak amal sebab dia sendiri tidak ada sanad. Sanad amal. Sanad amal tak boleh nak amal. Dia tahu je dia berhurai panjang. Ribu dia boleh hurai hadis. Tapi dia tak boleh amal satu pun. Ini kelemahan-kelemahan yang ada pada hari ni. Tuan-tuan bapa rahmat Allah SWT, sebenarnya kita hari ni nak sebut pasal Ismul Azam. Tapi saya memulakan ni sebab kita nak mengutamakan proses. Kita bukan sekadar kita nak belajar je, nak tambah nota kita, tapi kita nak proses. Inilah disebut wasilah. Wasilah ni nak faham proses. Dan wasilah ni jalan tadi tu. Kan? Nak faham proses macam mana kita nak benar-benar melaksanakan Ismul Azam. Itu sebabnya kadang-kadang mukadimah ni panjang. Dia punya bahan ni pendek je, bahan yang tentang Ismul Azam tu. Sebab kaedahnya talaki ni
Kan? Kalau guru tu, kalau ada guru lah kan, dia tengok kita kan, dia dengan pandangan basirah, dia nampak cuma dia diam. Kan? Aulia Allah ni, orang yang dekat dengan Allah ni, jangan kita tengok dia janggut panjang, pakai serban tebal-tebal, pakai jubah hebat-hebat, nampak alim, jalan warak tunduk, jalan slow kan. Allah tutup. Kalau dia waliullah, aulia Allah, Allah tutup daripada hamba-hambanya yang jahil. Allah tutup sehingga orang jahil tak nampak kemuliaannya. Kenapa tak nampak kemuliaannya? Sebab tak layak dia untuk melihat kemuliaan orang tu. Macam mana Allah tutup sebahagian daripada kemuliaan Allah, kehebatan Allah kepada orang yang tidak beriman. Allah tutup. Kita pun kadang tak nampak. Padahal hebatnya Allah ni, kalau kita nak kaji, kita makan nasi tu, cuba kita kaji nasi tu. Kan? Kita kaji, kita buat apa ni, barulah kita nampak, oh maknanya hebatnya ilmu Allah menjadikan sebutir beras sehingga menjadi nasi. Kalau kita kaji kan, Allah buka. Kita kaji, Allah buka. Jadi awliya Allah ni pun, kan, orang yang dekat dengan Allah ni kadang-kadang, kan, Allah SWT tak nak kenalkan pun dia dengan manusia. Kenapa? Kerana kan, dia tak mau manusia tu yang tak kenal Allah ni tengok dia pula hebat. Dia pula hebat, minta doa dia lah, minta dia lah, minta apa macam-macam kan. Jadi nampak apa Allah tutup. Allah nampak dia seperti manusia biasa je. Makan, minum, kahwin, berkawan, bekerja macam biasa. Tapi rupa-rupanya dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kan, kita nak tengok kat sini, apabila kita berada di dalam jalan tarbiyah ni, baru kita nampak lah. Nampak. Jadi oleh Allah ni tu, jangan kita ingat dia mesti janggut panjang, tak semesti. Orang janggut panjang, tipunya panjang pun, akalnya panjang pun ada juga kan. Jangan tertipu dengan yang zahir. Jadi sebab tu kita nak kena melihat dengan mata hati kita. Itu wasilah tadi, penyerahan kepada ilmu kebenaran Allah kan. Ini yang susah. Ini susah. Baik, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita sambung sikit tentang Ya Hayyu Ya Qayyum yang kita telah bincang semalam. Ya Hayyu Ya Qayyum ini luar biasa dahsyat je, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum ni, ismu Allah, isim Allah ni, iaitu nama Allah ni, berkali-kali, banyak ketika perang Badar. Perang Badar bukan ketika baca kan. Baik, jadi kita bincanglah Ya Hayyu Qayyum dia dalam menghadapi masalah besar, Nabi dah hajar dan sebagainya. Kita akan sambung sikit. Kan? Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah Subhanahu Wa Taala malu menolak permohonan orang yang berdoa dengannya. Ini nak menunjukkan bagaimana manusia itu bila hatinya dah rendah diri pada Allah, hatinya dah bergantung harap pada Allah, hatinya dah benar-benar merasakan bahawa hanya Allah lah yang hebat, dia kerdil, Allah Ya Hayyu yang maha hidup. Allah maha hidup, kita ni apa? Kita ni bukan hidup, kita dihidupkan. Kita nak kena rasa bila kita sebut Ya Hayyu, bukan Hayyun, bukan N belakang nun, bukan Ya Hayyu. Saya tengok dalam komen tu Ya Hayyun Ya Qayyum kan. Ya Hayyu, Hayyu bukan Hayyun, bukan Yun. Hayyu, Yun salah kan. Ya Hayyu Ya Qayyum, baru ada mim Qayyum, bukan Ya Hayyu Ya Qayyu. Kayu pula kan, Qayyum. Jadi bila kita menyebut tu dengan perasaan kehambaan sebagainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Ibnu Umar berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Maha hidup lagi Maha mulia. Innallaha hayyu karim. Allah Maha mulia, Maha hidup, al-hayyu, dan Maha mulia. Yastahyi, maka dia malu jika ada seorang hamba mengangkat tangan lalu ditolak kembali dengan tangan kosong itu tanpa ada kebaikan dalam kedua tangannya. Maka jika kamu mengangkat tangan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Arhamar Rahimin. Saya ulang maka sekiranya kamu mengucapkan, kata Nabi, Ya Hayyu, bukan Hayyun Ya Hayyu Ya Qayyum, mim Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Arhamar Rahimin. Maka bacalah salasa marrah, 3 kali.
3 kali. Maka baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha berkuasa, maha mengawasi, maha memelihara, kan? Ya qayyum, kan, yang berdiri dengan sendiri, yang ada kekuatan, kehebatan semua, kan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kau, ya arhamar rahimin. Subhanallah. Jadi apabila membacanya sebanyak 3 kali, salasa marrah, kemudian bila selesai, habis baca tu, dia berdoa, hendaklah kamu mengusapkan kebaikan tangan pada wajahnya. Jadi bila dah angkat tangan ni, tuan-tuan doa ni, kan, tangan kita ni macam gini elok ke? Macam gini elok, kan? Bila minta, macam gini. Tadah tangan macam kita minta. Kita ni orang tak ada apa pun, memang kita tak ada apa pun, pakir minta macam ni. Lagi tegak tangan kita ni, lagi bagus kita minta ke Allah, tunduk. Macam tu. Kalau macam gini, boleh juga, kan. Tapi yang sempurnanya mungkin para guru-guru alim-alim tadi, kan, macam gini. Minta macam ni. Kalau nak minta sungguh-sungguh ni. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Arhamar Rahimin, baca 3 kali. Nabi sebut. Maka hendaklah dia mengusap lepas baca tu, berdoalah, bacalah doa apa nak minta. Kalau nak minta pun betul dekatkan, minta kebaikan. Ni kita minta kebaikan pada Allah, mintakan. Maka kata Ibnu Umar, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha hidup, yang maha mulia Allah ni. Maha hidup, ya Hayyu, Allah Hayy. Dia malu jika ada seorang hamba angkat tangan, kemudian cakap ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Arhamar Rahimin. Malu Allah. Bila dia usap ni, dia tak dapat apa-apa. Allah malu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi inilah dikatakan harapan. Inilah harapan bila letak macam tangan minta ni, macam kita nak kata orang yang fakir tak ada apa-apa, minta tolonglah Tuhan. Kalau orang minta, kita bagilah. Kalau kita mampu bagi, tak ada apa-apa, kurang-kurang doa, ya Allah berilah kesabaran pada dia, berilah rezeki pada dia, doakan dia. Kalau orang minta ni, kalau kita ada, bagilah 1 sen pun bagi. Itu sebenarnya Allah SWT nak uji hati kita. Jadi maka dia kata, adapun harapan kita, harapan anda, maka gantungkanlah kepada Allah. Bila kita minta macam gitu, adab hati kita ni ialah kita letakkan pergantungan pada Allah 100%. Maka Allah malu. Allah yang maha kaya, yang maha mulia, malu untuk membiarkan kita usap wajah kita macam itu tanpa dibagi apa-apa. Ni kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pergantungan yang sebenarnya kita kata pergantung ni, tawakal ni, dia lahir dalam bentuk amalan sampai peringkat angkat tangan minta ke Allah, minta macam ni, minta betul-betul ni, jangan minta main-main. Apa pun rancana dan tujuan kita, jangan sembunyikan daripada Allah. Tunjukkanlah dalam doa kita. Apa pun kita nak, apa pun kita minta, tujuan kita, objektif, jangan kita sembunyikan daripada Allah. Buka pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Tapi jangan doa buruk. Jangan doa keburukan. Putuskan hubungan, ya Allah, putuskanlah hubungan si A dengan si B. Jangan doa yang buruk-buruk. Jangan. Allah tak suka yang buruk-buruk ni. Silap-silap bila kita doa buruk, terutama doa buruk pada orang yang soleh-soleh, kepada kawan-kawan yang baik-baik ni kan. Kita dengki, kita doa. Kataupun kita rasa tak elok, kita doa buruk. Silap-silap buruk tu patah balik pada kita. Tu bahayanya, patah balik kat kita, jangan main-main. Doa yang baik je. Kalau katakanlah ada satu kelemahan kawan kita kan, kawan kita ni buat jahat kat kita, doa baik kat dia. Pemimpin lain, pemimpin yang zalim, kezalimannya secara depan-depan, boleh doa keburukan dia tak? Boleh doa kejatuhan dia. Minta jatuh supaya Allah ganti dengan pemimpin yang baik. Pemimpin lain, pemimpin ni bukan masalah dia dengan Allah dosa, dia dengan negara, dia dengan masyarakat, rakyat. Jadi dosa dia tu, dosa pemimpin ada 2. Satu, dosa dia sendiri. Dosa dia sendiri, dia dengan Allah. Dia minum arak lah, dia berzina lah, dia gunakan corruption lah, rasuah. Rasuah tu dosa dia.
Rasuah tu dosa dia. Yang kedua, dosa dengan rakyat. Dosa dengan negara. Dosa ni lagi besar. Lagi besar. Sebab tu kaedah nak berdepan dengan pemimpin ni, dia punya fiqh di sini. Dia ada dia punya kaedah dia, siasah dia. Dia bukan main bantai je. Jadi pemimpin ni kita kena tengok. Nanti kita akan bincang lah hal pemimpin ni. Jadi sebab tu, tapi kita doa tu, doa kebaikan. Maka kalau kita ada apa-apa dalam hati kita, Allah tahu tak? Allah tahu. Kita nak apa? Allah tahu. Maka berlaku benar. Ceritalah ke Allah. Letakkan harapan kita pada Allah. Letakkan pergantungan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkan. Jangan sembunyikan. Dan inilah yang dikatakan doa. Ini yang dikatakan doa. Doa ni maknanya apa? Doa ni bila kita minta tu, kita lepaskanlah hajat kita. Lepaskanlah tujuan kita. Mintalah ke Allah. Gunakan Ismul Azam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah aku, Ya Allah. Tolonglah aku, Ya Allah. Anak aku sakit. Tolonglah aku, Ya Allah. Aku tak ada kerja. Tolonglah aku, Ya Allah. Aku kena zalim. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Baca 3 kali. 3 kali. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Baca dengan hati kita, sepenuh hati kita. Rendah diri ke Allah. Angkat tangan. Angkat tangan. Lagi menghadap langit ni. Langit atas kan. Menghadap langit macam ni. Minta betul-betul ni. Minta, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Minta ke Allah. Hati kita lepaskan kita nak minta apa. Mintalah Allah. Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Bila kita minta tu, di situlah harapan kita. Di situlah pergantungan kita. Tawakal kita, ar-raja, harapan kita. Kita lepaskan harapan dalam doa kita. Minta pada Allah, letakkan harapan kita, pergantungan kita, penyelesaian segalanya kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ke Allah. Inilah kekuatan al-iman, iman yang kita zahirkan dalam bentuk doa, bentuk berzikir. Maka jangan sembunyikan apa sahaja proposal. Apa cadangan kita, permintaan kita. Kita bentanglah ke Allah. Tapi proposal tu mestilah proposal yang nak dapat redha Allah. Kita hari ni bentang proposal, pakai cantik-cantik, tai-tai semua, pakai hebat-hebat. Bentang proposal pada kan funder, orang nak bagi duit. Bentang macam-macam, kita cakap buat macam-macam. Kita lupa nak bentang proposal ke Allah. Lupa. Seolah-olahnya funder tu yang bagi duit kat projek kita. Seolahnya funder itulah yang bagi rezeki kat kita. Orang kaya itulah, kumpulan kaya itulah, syarikat itulah. Kita lupa Allah yang Tuhan punya dia. Lupa. Inilah jauh iman kita. Jauh iman kita. Kita duduk bergantung dengan manusia. Maka ajukanlah permintaan kita, proposal kita tadi, besar ke, kecil ke, minta pada Allah. Yang penting sampaikanlah kepada Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sampaikan pada Allah. Sampaikan pada Allah. Itu yang penting. Jangan kita rasa malu dengan Allah ni, tak nak cakap apa-apa. Cakaplah. Kalau kita tak cakap pun Allah tahu. Jadi kita cakaplah supaya kan dia jadi satu pergantungan, satu harapan kita kepada Allah tadi. Dan Allah tidak akan menolak permohonan kita. Allah tak akan tolak proposal kita tu. Allah malu menolak hamba-Nya yang memohon dengan nama-Nya yang agung. Allah malu menolak doa-doa hamba-Nya yang menyebut nama Allah yang Maha Agung. Allah malu. Tapi janganlah kita jadi Tuhan pula. Macam nak paksa pula. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Aku nak sekian, minta itu kan. Kemudian kita nak paksa pula. Suruh Allah ikut kita. Bukan macam gitu. Tapi Allah Ta'ala akan bagi pada kita apa yang kita minta ataupun apa yang lebih baik daripada yang kita minta. Allah akan bagi kita. Tapi doa ni besar. Doa ni hebat ni. Sebab menggunakan Ismul Azam. Menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah gambarkan dalam hadis ni, Nabi kita apa? Malu Allah. Maksudnya Allah pasti bagilah. Paling kurang yang kita minta. Tapi
Allah yang maha kaya, Allah akan bagi yang lebih baik daripada yang kita minta. Kalau yang kita minta itulah yang terbaik, pada kebijaksanaan Allah tadi, maka Allah bagi on the spot. On the spot Allah bagi. Jadi kita lihat sini, pergantungan kita, harapan kita letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya hayyu ya qayyum, dalam menyembuhkan sakit. Tadi tu dalam nak menyampaikan harapan kita, nak menyampaikan permohonan kita, proposal kita, kan. Yang ini ya hayyu ya qayyum dalam menyembuhkan sakit. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan an Anas Ibn Malik, qala kunna ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi hadis ni panjang. Dalam satu hadis yang digambarkan daripada Anas bin Malik, cerita Anas bin Malik radhiyallahu an, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah masjid, dalam satu masjid, sehinggalah terbit matahari. Jadi daripada bermalam tahajud sampailah terbit matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku pun ikut Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ni ikut sama-sama. Maka baginda pun bersabda, ikutlah aku sehingga masuk ke rumah Fatimah binti Muhammad. Dia suruh Anas ikut Nabi sampai rumah Fatimah, anak dia, binti Muhammad. Kemudian kami masuk dan Fatimah sedang tidur. Jadi masa masuk tu Fatimah tengah berbaring. Kemudian Rasulullah pun bersabda, hai Fatimah, wahai Fatimah, apa yang membuatkan kamu tidur saat sekarang ni? Kenapa tidur ni saat ni? Lepas subuh, pagi-pagi tidur pasal apa? Pasal apa tidur? Kan? Maka Fatimah jawab, semalaman saya demam ya Rasulullah. Ayah dia kan? Saya demam ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, mana doa yang aku ajarkan kepada kamu? Aku dah ajarkan kau kalau demam baca doa. Dia kata, aku lupa ya Rasulullah. Dia lupa. Maka Rasulullah pun bersabda, ucaplah. Faqala quli. Maka Rasul bersabda, ucaplah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ini kita dah bincang semalam kan. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Jadi inilah antara doa yang dihuraikan oleh para ulama kita. Bagaimana Nabi mengajar, kalau sakit baca tu juga. Sakit pun baca tu juga. Kita tak hafal doa panjang-panjang kan. Doa panjang-panjang yang lain-lain, baca doa tu je. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis pun doa untuk nak sihat demam. Maka Nabi ajar kepada Fatimah supaya membaca doa itu ataupun membaca ayat itu tadi. Jadi dia kata, sekiranya kita resah, kita gelisah, mungkin tak boleh tidur, mungkin kerana kepanasan, kesejukan, demam ataupun sebagainya, dan mungkin juga tak ada doktor boleh nak sembuhkan kita. Kita jumpa doktor dah, nak jumpa doktor semua tak sembuh-sembuh. Kena COVID. Ni kena COVID. Ni kena COVID. COVID ni ada varian Delta lah dan sebagainya sekarang kan. Susah sangat. Banyak kan. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum. Tak payahlah nak sebut. Tak payah nak sebut lah. Ya Allah, sembuhkan COVID aku ni. Jangan sebut. Tak payah sebut. Kita minta ke Allah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Minta kat dia. Angkat tangan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis ya arhamar rahimin. Tambah sikit tadi tu tak, ya arhamar rahimin tambah. Boleh tak? Boleh, tambahlah. Nak minta ke Allah, kita nak minta. Kita sakit, tapi jangan pula bila Allah masih lagi bagi sakit kat kita, jangan pula kita putus asa. Maknanya Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada tu. Mungkin lepas tu kita jadi seorang yang lebih kuat lagi, wallahu alam. Mungkin lepas tu kita dapat satu yang lebih baik. Mungkin sepatutnya kita diganggu. Saya nak sebut sini COVID-19 ni, COVID-21 lah. Ada gangguan-gangguan sihir. Ada setengah-setengah kawan-kawan kita, dia kena COVID, kemudian Allah izin dia ada halusinasi. Orang perubatan kata halusinasi lah, nampak benda yang tak ada kat otak je. Tapi pada pandangan saya, kemungkinan besar mungkin juga selain daripada halusinasi, mungkin juga ada gangguan. Gangguan sihir ataupun gangguan makhluk Allah yang jahat ni, jin ni. Jadi kita minta tu, ya hayyu ya qayyum. Mungkin Allah bagi demam.
Mungkin Allah bagi pening kepala, mungkin Allah bagi susah nak bernafas, tapi mungkin gangguan jin tu tak ada masuk. Yang lebih teruk lagi, contohlah. Kita tak tahu. Jadi mungkin Allah bagi kita sakit, kan? Tapi Allah jaga kita. Yang lain, yang kita teruk, kita tak tahu. Jadi Allah yang maha mengetahui. Mungkin juga kita dosa, Allah nak hapuskan dosa kita, Allah bagi sakit seminggu, 2 minggu sakit, 3 minggu, kami dekat 3 minggu sakit kan. Masa itu kan. Jadi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kalau kita punya apa namanya, keluarga sakit, baca nastaghis kan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Baca. Kami maknanya niatkan kali supaya anak kita, keluarga kita yang sakit, baca. Jadi ada tak dia punya kalimah tu thayyibah, kalimah yang thayyib ni, kalimah yang baik ni ada, kita pegang. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita rasa contohnya doktor pun tak datang, tak ada doktor sebagainya, apa sebagainya, jangan putus asa. Yang penting sakit kanser tak ada sembuh. Ada orang kata kalau sakit kanser tak ada ubat, dia kata. Padahal semua sakit ada ubat kan. Doktor kata tak ada ubat kan. Sakit AIDS tak ada ubat, padahal ada ubat kan. Jadi kita putus asa. Jangan putus asa kan. Putus asa ni maknanya kita telah buruk sangka dengan Allah. Kita buruk sangka dengan Allah, kita putus asa. Jangan putus asa. Dan buruk sangka dengan Allah ni dosa besar, bukan dosa kecil. Kena bertaubat. Buruk sangka ni, kita buruk sangka dengan Allah, kena istighfar, kena bertaubat. Maka kita janganlah fikirkan yang sakit tadi, jangan fikirkan masalah kita, tapi fikirkanlah kesembuhannya. Minta Allah sembuhkan. Maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum secara terus menerus. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. InsyaAllah kita akan merasakan dia punya kan, khasiatnya dengan Ismul Azam, insyaAllah. Baik, saya ingat itulah kot setakat tu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi berkenaan dengan ya Hayyu ya Qayyum ni, cerita tentang orang terdahulu daripada kita pula. Contohnya kisah-kisah Nabi Isa, kisah-kisah Asir bin Balqiyah, kisah-kisah yang ditulis dalam kitab-kitab. Kita akan tengok beberapa contoh lah. Dan kemudian selepas tu kita akan melihat pula bagaimana para ulama kita yang menulis tentang ya Hayyu ya Qayyum. Contohnya Imam Al-Ghazali dia ada tulis. Kemudian juga ulama-ulama salaf yang menceritakan tentang apa namanya, ya Hayyu ya Qayyum ini. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu yang baiklah daripada kalimah Ismul Azam yang kita baca ni. Ini salah satu Ismul Azam, ada banyak ini salah satunya kalimat Ismul Azam. Jadi dari sudut kalimatnya. Tapi hakikat Ismul Azam tu kita dah bincang panjang lah. Kalau tuan-tuan puan yang baru first time dengar ni, cuba tengok kuliah yang sebelum ni. Macam mana sebelum kita nak baca ya Hayyu ya Qayyum tu, dia ada persiapan dia. Persiapan itu yang kita penting tu. Proses tu. InsyaAllah. Wallahu alam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah jadi dosa kami, kelemahan kami, kejahilan kami, keaiban kami, kehinaan kami, segala rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada pada kami ya Allah. Janganlah jadikan semua itu sebagai penghalang hidayahmu, taufikmu, rahmatmu, barakahmu, ma'unahmu dan karamahmu. Minta ya Allah, minta pada Allah. Kita minta pada Allah ampun atas kelemahan kita. Sebab segala yang tak baik yang ada kat kita ni, memang kita punya sebab lah. Kita punya dosa tu, kelemahan kita tu. Kita minta dan kita bertaubat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فواسق اللهم رابطتها وأدمدها وادها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية
wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada kelapangan, kalau ada keizinan Allah, kita akan ada program malam ni. Kalau ada PFB online, mudah-mudahan ada lah, insyaAllah. Assalamualaikum.